Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, pemilihan PKR, jawatan nombor 2 parti yang menjadi hangat di media sosial. Penyokong Nurul Izzah, penyokong Rafizi Ramli, peminat penggemar parti PKR. Akhirnya banyak pandangan, banyak respon yang kita terima. Mereka mahu Nurul Izzah menang, ada yang mahu Rafizi Ramli menang. Sampai ada yang mengecam beberapa kenyataan Rafizi Ramli. Beliau pernah membuat kenyataan mahu melepaskan jawatan Menteri Ekonomi. Ada pula yang menimbulkan persoalan. Adakah sekiranya Rafizi kalah, beliau akan keluar PKR? Ataupun adakah dengan beberapa kenyataan Rafizi sebelum ini yang dikatakan menyindir Nurul Izzah boleh menyebabkan beliau dipecat daripada parti? Nah, itu semua menjadi pertanyaan. Tapi satu pengakuan Rafizi yang mengejutkan, yang menggemparkan seluruh kepimpinan PKR. Menurut Rafizi Ramli, ini pertandingan atas padang tak sama rata, kata Rafizi Ramli. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mendakwa pertembungan antaranya dengan Nurul Izzah Anwar bagi merebut jawatan timbalan Presiden PKR berlaku di atas padang yang tidak sama rata. Penyandang kerusi timbalan Presiden PKR itu mendakwa dia bertembung Nurul Izzah dalam keadaan segalanya disusun bagi memenangkan anak kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu. Katanya titik persamaan antaranya dengan PKR Sarawak ketika ini ialah masuk bertanding pasti kalah. Isyarat itu telah jelas. Keseluruhan parti telah digerakkan agar saya kalah dengan Nurul Izzah. Memang jelaslah tak ada masalah. Nah, ini satu kenyataan Rafizi yang sangat besar yang boleh menimbulkan pertanyaan kepada viewers dan subscriber di dalam channel ini dan seluruh netizen dan seluruh penyokong PKR. Kalaulah apa yang Rafizi katakan ini benar, bahwa pertandingan di atas padang yang tidak sama rata, yaitu Nurul Izzah, telah dirancang untuk menjadi pemenang. Kalaulah benar apa yang Rafizi kata ini, adakah sebenarnya Rafizi cuba mengecam partinya sendiri ataupun kepimpinan PKR yang cuba untuk menyusun Nurul Izzah supaya menang bagi jawatan nombor 2 parti? Nah, saudara-saudara, yang menjadi perkara paling menakutkan adalah sekiranya ini menjadi kenyataan Rafizi ini benar ataupun tidak benar, adakah ini boleh menimbulkan isu di antara Rafizi dan parti PKR sendiri. Sebelum ini Rafizi menyatakan kesediaan untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi jika gagal mempertahankan jawatannya dalam pemilihan PKR kali ini. Mengakui dia sebenarnya agak lega dengan kemungkinan itu, Menteri Ekonomi itu berkata dia akan mempunyai lebih banyak masa dan lebih bebas bersuara dalam pelbagai isu. Sementara itu Rafizi berkata keputusan bertanding dalam pemilihan kali ini adalah berani mati. Dalam keadaan dia tahu akan kalah berdepan Nurul Izzah. Malah katanya kenyataan pemimpin PKR yang secara terbuka menyatakan sokongan kepada Nurul Izzah sebelum ini adalah bertujuan melemahkannya supaya dia menarik diri daripada menyertai pertandingan itu. Namun kata Rafizi, dia seorang yang keras kepala dan tidak akan beri kemenangan percuma kepada lawannya. Saya ingat awal itu isyarat yang digerakkan supaya saya, kononnya, patah hati. Tak apalah, saya tak bertanding, jadi Nurul Izzah menang tanpa bertanding. Jadi masalah kerana saya keras kepala. Nah, persoalan seterusnya pula, kalaulah selepas ini Rafizi merajuk. Nah, kalau benar Nurul Izzah memang disusun untuk menang jawatan nombor 2 parti, kalaulah Rafizi Ramli letak jawatan sebagai Menteri Ekonomi, pertama, adakah Nurul Izzah otomatik akan memegang platform Kementerian Ekonomi? Dan kedua,
Kemanakah hala tuju Rafizi kalau benarlah Rafizi kalah? Letak jawatan bukan saja sebagai Menteri Ekonomi, tetapi di dalam PKR juga. Adakah Rafizi Ramli akan keluar parti dan menyokong mana-mana parti di dalam pembangkang hari ini? Ataupun mungkin Rafizi akan bergabung dengan mana-mana pemimpin yang hebat di luar sana. KJ, ada Syed Saddiq, ada Syahril Hamdan. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Mungkin ada di kalangan Anda yang mendengar, melihat video hari ini, menonton video hari ini, pernah mendengar Sabah for Sabahan. Sebelum ini, Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zaid Hamidi ada membuat kenyataan pandangan berkaitan Sabah for Sabahan. Timbalan Ketua Menteri Sabah Jeffrey Kitingan pun ada membuat kenyataan berkaitan dengan ini. Akhirnya satu lagi kenyataan daripada Ketua Perhubungan UMNO Sabah, Bung Mokhtar. Nah, kenyataan Bung Mokhtar yang menggemparkan kerajaan negeri JRS, terutamanya Dr. Jeffrey Kitingan. Sabah for Sabahan, Bung persoal komitmen Kitingan. Ketua UMNO Sabah Bung Mokhtar kata Jeffrey Kitingan sepatutnya bersekutu dengan warisan pada 2018 jika komited pada Sabah for Sabahan. Ketua UMNO Sabah Bung Mokhtar meragui komitmen Presiden Parti Solidariti Tanah Airku STA Jeffrey Kitingan pada slogan Sabah for Sabahan yang sering digembar-gemburkannya. Bung berkata STA memihak kepada BN dan bukannya warisan yang berpangkalan di Sabah selepas PRU 2018 membawa kepada kebuntuan di DUN. Jika kita fikir Sabah for Sabahan, Kitingan sepatutnya memilih warisan dan menolak Barisan Nasional Parti Malaya, kata Ketua BN Sabah itu, lapor Borneo Post. Nah, saudara-saudara, kalau begini adakah sepatutnya Jeffrey merisik-risik warisan untuk bekerja sama di dalam PRN kali ini? Tidak pasti sama ada bekerja sama dengan di antara STA dan warisan, ataupun warisan dan JRS. Dengan gabungan JRS hari ini, adakah warisan boleh bekerja sama dengan JRS? Itu menjadi persoalan dan pertanyaan. Dalam artikel ini, warisan membentuk kerajaan negeri selepas APCO berpisah daripada BN untuk menyokong Presiden. Warisan Syafiq Abdal. Bung membidas kenyataan Kitingan kerana mengkritik pengerusi BN Zaid Hamidi yang menyifatkan slogan Sabah for Sabahan bersifat memecah belahkan. Bagaimanapun, timbalan Ketua Penerangan STA Ardino Diris berkata, Bung bersikap selektif apabila menceritakan langkah politik 2018 itu, mengatakan warisan juga bersekutu dengan PH yang berpangkalan di Malaysia Barat. Berkaitan dengan ini, apa komen Anda?